Jumlah kes positif COVID-19 hari ini mencatatkan angka tertinggi dengan 2,335 kes direkodkan termasuk 11 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengeluarkan amaran COVID-19 tidak akan hilang dan penduduk dunia perlu terima hakikat dan belajar hidup dengannya. SOP bermaksud Standard Operating Procedure atau Prosedur Operasi Standard merupakan salah satu norma baru masyarakat Malaysia dalam mengekang wabak COVID-19 ini. SOP telah dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 2020. Antara ciri-ciri SOP yang perlu dan wajib dipatuhi oleh rakyat Malaysia adalah memakai mask, menjaga penjarakan fizikal dan sebagainya. Jika seseorang individu tidak mematuhi SOP tersebut, akan didenda sebanyak RM1,000 Malaysia. Selain itu, rakyat Malaysia juga digalakkan untuk memakai hand sanitizer, memakai mask dan membasuh tangan dengan kerap setiap kali keluar ke rumah atau berada di tempat awam yang ramai dengan orang. Semenjak penularan COVID-19 di Malaysia, Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menyarankan seluruh rakyatnya agar memakai topeng pelitup muka bersama cecair pembasmi kuman atau hand sanitizer ke mana sahaja rakyatnya pergi. Oleh itu, kami dari Persatuan Remaja Sabah bersetuju untuk memberi sedikit bantuan kepada golongan-golongan tertentu. Saya Sofia dari Persatuan Remaja Sabah akan memberikan topeng pelitup muka dan juga hand sanitizer kepada golongan tertentu, iaitu yang pertama golongan pelajar. Assalamualaikum, Dek. Saya wakil daripada Persatuan Remaja Sabah ingin memberikan face mask dan hand sanitizer bagi mengurangkan beban dan juga agar dapat kamu memakainya semasa di luar dan dapat mengelakkan daripada jangkitan COVID-19. Terima kasih. Sama-sama. Seterusnya, face mask dan hand sanitizer ini akan diberikan kepada golongan awam. Assalamualaikum. Kami dari Persatuan Remaja Sabah ingin memberikan face mask dan hand sanitizer bagi mengurangkan beban anda dan dapat memakainya semasa di luar. Terima kasih. Kesimpulannya, saya selaku wakil Persatuan Remaja Sabah menyarankan agar semua pihak hendaklah saling bantu-membantu antara satu sama lain, tidak kira tua atau muda, miskin atau kaya, pelajar atau orang awam dan pelbagai golongan lagi. Meskipun sumbangan kami tidak seberapa banyak, namun kami mengharapkan ia dapat meringankan beban golongan-golongan yang telah diberi bantuan sebentar tadi. #bantu-bantu bah
Seperti yang kita sedia maklum, seluruh dunia termasuk negara kita Malaysia terkesan dengan wabak coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19. Namun, sejak akhir-akhir ini, kita dikejutkan dengan satu wabak yang paling berbahaya, iaitu wabak penyebaran berita palsu. Wabak penyebaran berita palsu ini telah disebarkan oleh sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga menimbulkan kerisauan kepada anggota masyarakat yang lain. Tepuk dadah, tanya selera, sejauh manakah tahap kesedaran kita betapa bahayanya menyebarkan berita palsu tanpa memikirkan kesahihan berita tersebut. Aku Ratu. Hai, kau buat. Kau nggak tahu apa betul berita viral nih? Sekarang ramai orang share sudah. Oh, sahih kah? Bahwa saya nampak ramai sudah orang share dekat Instagram, Facebook tuh. Bahwa betul lah ni. Tak boleh macam tu. Kalau dia viral pun belum tentu dia betul kan, sebab pihak Kementerian Kesihatan belum lagi keluarkan kenyataan rasmi. Betul juga. Tapi saya nampak ramai sudah yang share ni. Siap di Twitter ya, Twitter ya. Ya, ramai kalau viral pun belum tentu dia betul kan. Ya kan? Antara contoh berita palsu yang telah disebarkan sepanjang pandemik COVID-19 dan telah dinafikan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN terbahagi kepada 3 berita palsu yang paling utama. Yang pertama adalah MKN pernah menafikan bahawa pernah mengeluarkan jadual perancangan COVID-19 yang mengandungi beberapa fasa tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKPP yang kononnya dilanjutkan sehingga 28 Mei 2020. Berita palsu yang kedua adalah Jabatan Kesihatan Negeri JKN Sabah pernah menafikan dakwaan bahawa berlaku kematian di Beaufort disebabkan oleh COVID-19. Berita palsu yang ketiga adalah Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI pernah menafikan bahawa lawatan Menteri Pengajian Tinggi ke universiti tersebut membabitkan ramai hadirin serta persembahan lebih daripada 20 orang peserta. Ketiga-tiga berita palsu ini telah menyebabkan seluruh anggota masyarakat menghadapi kerisauan. Oleh itu, tidak pasti, jangan kongsi. Setuju kan mau cakap tu. Saya pun mau fikir juga tu. Ya, sebagai rakyat Malaysia, kita tidak patut menyebarkan berita-berita palsu kerana dia dapat memberi kesan yang negatif terutamanya kepada masyarakat, negara dan sebagainya. Dan juga dapat menambah kerisauan rakyat lagi pada penyebaran COVID-19. Ya kan sekali syukur semakin berubah kan. Boleh saja orang cakap sekarang ni. Ya, kes COVID sekarang ni lagi-lagi di Sabah banyak sudah membuatkan masyarakat lebih ramai menganggur. Iya ke? Iya. Jadi makin bahaya kan kiranya sekarang ni. Ya, lagi-lagi kalau kita sebar berita palsu kan, terus risau masyarakat, terus terjadilah kerusuhan kaum itu. Ya kan sebagai orang Sabah kan dalam kerja dengan COVID lagi, lepas tu berita palsu lagi. Betul dia macam aku. Ya, Terima kasih lah mengingatkan aku. ya. Pastinya saya akan lebih berhati-hati sudah bila saya bakal berita dekat laman sosial. Terima kasih ya. Oke. Mau tinggal ni. Jom jalan kita. Oh, macam. Okey. Berfikir dahulu sebelum bertindak merupakan slogan yang perlu diterapkan oleh seluruh anggota masyarakat di Malaysia. Hal ini kerana penyebaran berita palsu telah memberi kesan negatif, sebagai contoh menimbulkan kegelisahan, keresahan dan kebimbangan serta turut menyebabkan masalah dalam sesebuah isi rumah, terutamanya dalam aspek kewangan. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah menghentikan penyebaran berita palsu. #kita jaga kita, #tidak pasti jangan kongsi, #kita prihatin. Terima kasih daripada kami bertiga. Saya mengharapkan agar penyebaran berita palsu dihentikan secepat mungkin bagi mewujudkan persekitaran kehidupan yang harmoni dalam kalangan masyarakat tanpa sebarang kegelisahan, keresahan dan juga kebimbangan.
Seterusnya, sama-sama kita saling membantu antara satu sama lain bagi meringankan beban orang yang tidak berkemampuan dan dapat bersama-sama menentang COVID-19 ini. Okey, yang terakhir daripada saya berharap bahawa isu COVID-19 akan lebih cepat beransur pulih dan seluruh masyarakat dapat menjalani kehidupan seperti biasa, khususnya kepada golongan mahasiswa dan mahasiswi. Semoga mereka dapat menyambung pengajian mereka pada tahun hadapan di universiti. Sekian daripada kami. Hashtag bantu bah. Sebelum mengakhiri video kami pada hari ini, ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada barisan hadapan negara, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Keselamatan Negara, serta kepada Perdana Menteri Malaysia sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, atas kesungguhan dan kegigihan mereka dalam memerangi isu COVID-19 di negara kita. Justru itu, sebagai rakyat Malaysia, sudah menjadi tanggungjawab kita untuk sama-sama menjaga keselamatan dan menjaga penjarakan sosial antara kita bagi mengekang masalah COVID-19 di negara kita. Sekian, terima kasih. Teruskanlah cekal, kuat dan bersemangat. Yakinlah kita akan dapat atasi dugaan ini bersama-sama. Stay at home, kita mesti menang. Stay at home, kita mesti menang. Pastikan penjarakan sosial, kita pasti menang. Break the chain, kita mesti menang. Break the chain, kita mesti menang. Lain-lainnya, kita mesti menang. Stay at home, kita mesti menang. Break the chain, kita mesti menang. Pada hal lainnya, kita mesti menang. Kita duduk rumah, kita mesti menang. Putuskan rangkaian COVID-19, kita mesti menang. Break the chain, kita mesti menang. Rakyat Malaysia, patuhilah PKP. Kita mesti menang. Patuhilah setiap arahan daripada pihak kerajaan. Tinggal di rumah, putuskan rantaian, kita mesti menang. Sama-sama kita jaga kita.